relax. Ada masalah ni ya. Okay, semua boleh ya. Okay ya. Sekali lagi boleh tolong respon. Saya tak dengar suara ustazah. Alamak. Saya tak dapat dengar suara siapa-siapa. Ada suara berapa jelas? Ya. Saya tak dapat dengar lah suara. Hello. Okey Ustaz, boleh. Saya dengar dah. Sekejap saya keluar semula, kemudian saya masuk semula. Saya rasa ada problem lah dekat sini. Syah ambil kuat teks Umi. Ni kau punya, Umi punya. Tunggu jap ya belajar. Biasalah kalau kita pakai saya tak online dengar. ni macam-macam masalah. Kenapa? Tak apa. Sabar. Ustazah boleh tengok WhatsApp. Ha?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta maaf untuk masalah teknikal. Ya, saya tak dengar apa-apa respon suara. Tak dapat nak dengar, saya pun tak tahu kenapa. Baik, tidak mengapa. Kalau macam tu, kita boleh mulakan kelas. Okey, kita boleh mulakan kelas. Sebelum tu saya nak kenalkan. Baik, nama saya Muhammad Zamirul Azim bin Mazlan. Muhammad Zamirul Azim bin Mazlan. Panggil saya Ustaz Zamirul ataupun Ustaz Zam. Boleh pilihlah mana-mana nak panggil. Okey. Baik, boleh nampak tak skrin tu? Kalau saya tak boleh dengar, jadi boleh komen dekat mesej bawah ni, chat ni ya. Sebab saya langsung tak boleh dengar suara sesiapa. Dekat skrin boleh nampak tak? Ada tulis apa? Kalau yang pakai handphone tu, kalau boleh full screen. Oh, dia nampak jelas. Okey. Baik. Kita akan mulakan lah. Okey, pelajaran kita pada hari ini dalam bidang Al-Quran, buku teks, muka surat 28 tak silap saya. Tajuk berkaitan dengan Al-Quran mengharap keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Sebelum kita memulakan kita punya kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Okey, kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah. Saya minta maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Okey, apa-apa pun kita akan teruskanlah kelas. Baik, untuk pengajaran hari ini buka buku teks muka surat 28. Okey, muka surat 28. Tajuk Al-Quran mengharap keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, boleh nampak kan? Kalau ni boleh tulis kat chat supaya saya pun boleh nampak. Boleh Ustaz, boleh. Okay. Kalau skrin tu tak nampak, yang pakai handphone boleh full screen. Tekan nama-nama dekat skrin tu, klik full screen. Baik, kita akan masuk pelajaran yang ke-6, iaitu yang bertajuk mengharap keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 sehingga 136. Saya baca, saya nak dengarkan yang baca tapi saya tak boleh nak dengar, jadi biar saya baca, ikut je lah kan. Okay, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Okey, baik. Surah Ali Imran ayat 133 sehingga 136. Baik. Baca ayat ini dengan betul dan maksudnya. Baik, kita terus ke terjemahanlah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu. Kita lakukan kebaikan, lakukan amal-amal soleh, kerja-kerja yang baik untuk kita mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan mendapat syurga yang lebarnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah ciptakan syurga untuk orang-orang yang beriman. Allah ciptakan syurga untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, seterusnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ada orang waktu senang dia lupa, waktu susah dia minta orang tolong dia, tapi bila dia senang kadang-kadang dia lupa. Ini hati-hatilah. Okey, jangan kita jadi golongan yang macam ini. Sekejap ya, saya rasa ada masalah dekat skrin. Okey, seterusnya wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan kemarahannya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Okey, nanti kalau ada masa nanti insya-Allah saya cuba untuk membuat satu kelas tajwid untuk kita sama-sama belajar tajwid. Saya akan menjemputlah seorang ustaz untuk mengajar khusus untuk tajwid, dan insya-Allah nanti saya akan bincang dengan Ustazah Inayah. Okey. Kemudian seterusnya wallahu yuhibbul muhsinin, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Okey, Allah sayang, Allah kasih kepada mereka yang mengerjakan amal baik, kepada mereka yang mengerjakan amal soleh. Seterusnya walladzina idza fa'alu fahishah, dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Allah tak suka sebenarnya orang yang buat keji dan orang yang menzalimi diri sendiri.
Menzalimi diri sendiri ni macam mana? Contoh, kita buat dosa tu kita menzalimi diri sendirilah. Sebab apa kita kata menzalimi diri sendiri? Sebab diri kita ni suka pada kebaikan. Fitrah manusia suka kepada kebaikan. Tapi bila kita melakukan satu dosa, kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, sebenarnya dah langgar pada fitrah, dan itu lari pada fitrah manusia itu sendiri, sifat semula jadi yang ada pada diri manusia. Jadi kat situ kita dah menzalimi diri kita, dan kita membawa diri kita kepada kemurkaan Allah lah, perkara-perkara yang Allah benci. Baik, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di chat. Okay, saya tak dengar suara, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di chat. Baik, seterusnya, wa dzakarullah, mereka segera mengingat Allah. Dah buat dosa, dah buat salah, dah zalim diri sendiri, terus cepat-cepat kita ingat pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Untuk dosa kepada Allah, kita minta ampun pada Allah dan Allah akan ampunkan. Tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa kita kepada Allah melainkan Allah sahaja. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah dilakukan itu, sedang mereka mengetahui akan kesalahan dan akibatnya. Baik, seterusnya, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan daripada Tuhan mereka. Wa jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai, mereka kekal di dalamnya. Dekat syurga ni indah, sangat-sangat indah. Ada sungai, ada madu, ada sungai berbentuk madu, susu, arak pun ada. Agak-agak kalau dunia ni kita tak, kalau kita dunia ni kita minum arak mabuk kan, jadi haram. Tapi bila kita di syurga nanti, kita boleh pilih apa saja yang kita nak, semuanya halal. Wa ni'ma ajrul amilin, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Inilah dia untuk orang-orang anugerah ataupun balasan baik untuk mereka yang beramal soleh. Okey, dah buat dosa kemudian meminta ampun, dia mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya, tuntutan segera bertaubat. Taubat. Apa itu maksud taubat? Taubat bermaksud kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa atau maksiat. Kita lakukan dosa, maksudnya kita dah langgar perintah Allah, kita dah lawan cakap Allah, kita dah lawan apa yang disuruh oleh Allah. Jadi taubat ini adalah kembali, kita patah semula pada Allah, kita kembali semula untuk mentaati perintah Allah setelah kita lakukan dosa. Kita dah lakukan dosa. Dosa itu perbuatan maksiat, dosa itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi bila kita dah langgar perintah Allah, kita cepat-cepat patah balik pada Allah, kita pergi semula pada Allah, kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya dituntut untuk segera bertaubat setelah melakukan dosa. Siapa yang buat dosa, buat taubatlah cepat. Okey, cepat-cepat taubat. Nanti kita tengok sebab apa kita kena cepat-cepat bertaubat. Baik. Kemudian merupakan amalan orang yang bertakwa. Taubat ini amalan orang-orang yang bertakwa. Rasulullah pun hari-hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis mengatakan 70 kali. Rasulullah yang tidak ada dosa pun, Rasulullah yang tidak ada dosa pun berselawat. Rasulullah pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Sedangkan Rasulullah tak ada dosa. Okey, tak ada dosa maksum. Okey. Baik, seterusnya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa ini adalah mereka akan sentiasa memohon keampunan Allah. Sentiasa memohon keampunan. Tidak kisah sama ada dosa kepada manusia atau dosa kepada Allah, tetap mereka minta ampun.
Kalau dosa kepada manusia, kita pergi bertemu dengan orang yang kita buat salah tu, kemudian kita minta ampun pada dia. Hai Mat, aku minta maaf lah Mat, hari tu aku ada ngumpat kau kan, contoh. Kita minta ampun. Kita jangan malu. Dah buat salah, tak payah malu lah. Kita pergi minta ampun. Okay? Kemudian menafkahkan harta. Ini ciri orang bertakwa. Bagi yang dah kahwin, bagi yang dah kahwin lah, kita semua belum kahwin lagi, kecuali Ustazah. Baik, menafkahkan harta. Maksudnya dalam keluarga orang yang dah kahwin lah terutamanya kan, kita bagilah nafkah. Nafkah ni adalah satu tanggungjawab. Tanggungjawab dari segi harta lah. Nafkah harta, tanggungjawab dari segi harta lah. Okey, nafkah ni ada macam-macam. Nanti kita belajarnya itu waktu kita nantilah nak kahwin nanti ke, kita ada khusus kahwinan nanti kita tahulah. Okey, seterusnya menahan kemarahan. Okey, menahan kemarahan. Orang yang bertakwa ni dia sentiasa bersabar. Dia tahan diri dia daripada marah. Ada orang yang tak tahan marah, panas baran kan, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak maki orang. Okey, baik. Yang keempat, memaafkan. Kita ada sifat memaafkan adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Okey, kita perlu memaafkan mereka. Siapa saja yang buat salah pada kita, kita maafkan. Ini adalah sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digalakkan oleh Allah untuk kita memaafkan orang lain. Kan Rasulullah dah ajar sebelum tidur, okey, disunatkan untuk memaafkan orang lain. Untuk apa? Supaya tidak ada sifat dengki ataupun sifat sombong dalam diri kita. Okey, baik. Seterusnya, syarat-syarat bertaubat. Baik, yang pertama adalah kalau kita nak bertaubat ni, apa yang perlu kita lakukan? Kita mestilah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa kesal, dengan rasa menyesal atas dosa yang dilakukan. Bila dah lakukan dosa, okey, bila dah lakukan dosa, kita perlu rasa menyesal, minta maaf. Kita perlu rasa menyesal supaya dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Okey, ni macam tadilah saya cerita, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar ni apa? Istighfar ni adalah mohon ampun. Maksud istighfar itu sendiri adalah memohon keampunan. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Okey, astaghfirullah, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu. Astaghfirullah, aku memohon keampunan kepadamu. Baik. Kemudian memohon maaf jika dosa berkaitan dengan orang lain. Okey, memohon maaf jika dosa itu berkaitan dengan orang lain. Macam saya cakap tadilah, kalau buat salah pada manusia, pergi minta ampun pada manusia tu. Kalau kita buat salah pada Mat, kita minta maaf pada Mat. Jangan buat salah pada Mat, kita minta maaf pada Ali. Tak ada kena-mengena. Okey, tapi kita pergi minta maaf pada orang yang kita buat salah. Okey, kemudian berhenti daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kita bila dah bertaubat tu, kita janganlah ulang lagi. Janganlah ulang lagi. Kita cuba. Walaupun kita dah cuba usaha untuk tak ulang, tapi kalau andai kata tiba-tiba terulang, okay, tiba-tiba kita buat salah, kita terulang kesalahan kita, ya, bila kita jangan kita putus asa. Itu kunci dia. Walaupun kita dah bertaubat, tapi kita kembali semula melakukan dosa, kita jangan putus asa untuk bertaubat semula. Sebab apa? Sebab rahmat Allah ni luas. Allah Maha Pengampun. Allah lagi suka orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai, mengasihi orang-orang yang bertaubat. Jadi kita sama-sama, kalau kita lakukan dosa, terus taubat. Taubat ni apa tadi? Kembali kepada Allah. Kembali semula pada Allah, kembali mentaati perintah Allah. Macam masuk taubat tadi. Okey, baik. Seterusnya, pengajaran ayat. Ni pun dah nak habis lah ni. Kalau tengok buku teks nanti boleh nampak lah. Ini pun dah nak habis dah. Baik, pengajaran ayat. Kita hendaklah membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti bersedekah, sama ada ketika dalam keadaan susah atau senang. Ini tanggungjawab kita lah sebagai seorang Muslim.
Kalau ada duit ke, jangan tengok kalau sedekah ni hanya pada duit. Tidak, sedekah ni macam-macam. Nak senyum pada orang pun sedekah, kan? Kalau kita lelaki nak senyum pada perempuan tu, jaga-jagalah, jaga-jaga. Okay, jangan sampai dalam hati ada taman, senyum tak ada masalah, tapi jangan sampai terdetiklah satu perasaan yang boleh mendatangkan fitnah. Okay, yang seterusnya adalah kita hendaklah menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Okay, kalau ada apa-apa kesalahan, kalau ada pergaduhan, jangan kita api-apikan lagi, jangan kita join, jangan, kita tahan dulu, relax dulu, kan? Relax dulu, jangan gaduh-gaduh. Relax dulu. Selagi boleh tahan, tahan. Agak-agak tak boleh tahan, tumbuk dinding. Tumbuk dinding rasa sakit. Tumbuk orang sakit, kita pun sakit. Tapi kalau tumbuk dinding kita sakit, okey lah tu, kan? Bagi asalkan orang lain tak luka. Jangan bagi orang lain sakit lah. Masak kita nanti. Kita Malaysia ni pun ada undang-undang, jadi kita kena hati-hatilah. Kalau tak nampak, boleh zoom ataupun ni ya, kita punya slide ni. Kalau kabur-kabur ke apa. Seterusnya, kita hendaklah segera bertaubat serta melakukan amal soleh agar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga. Kita taubat, kita buat amal soleh, kita buat kebaikan, amalan-amalan yang baik lah. Apa saja amalan yang baik ni banyak. Selagi amalan-amalan baik itu membahagiakan orang pun banyak. Banyak sangat amalan-amalan baik. Apa yang Allah perintahkan buat. Kalau perintah-perintah wajib itu memang dah wajib. Jadi benda-benda yang sunat. Contoh tolong orang ke, kan, tolong mak masak kat rumah ke, yang perempuan tolong ke, kan. Kalau yang lelaki tolong basuh kereta ke, tolong kemas rumah ke. Okay? Itu adalah salah satu kita panggil amal kebaikan lah, kan. Amalan yang utama. Okay, amalan yang utama, kita tolonglah keluarga kita. Walaupun ada kawan kita minta tolong, contohnya kita dahulukan keluarga kita. Itu lebih penting, lebih afdal. Okay, walaupun tak ada masalah nak tolong kawan kita, tapi kita dahulukan keluarga kita. Itu dari segi kekeluargaan dah. Tapi kalau dari segi sendiri, individu, okay, kalau dari segi individu, kita buat saja apa amal kebaikan. Buat saja amal kebaikan. Ahlan wa sahlan kepada Saiful Imran. Mau masuk. Okay, tak apa. Okay, kita buat amal kebaikan untuk dapat apa? Dapat ganjaran pahala, ganjaran syurga. Dapat, yang paling penting, dapat keampunan Allah. Paling penting dapat rahmat Allah. Kita buat suatu perkara itu agar kita dapat cinta pada Allah. Kita rasa sayang pada Allah. Bawa seronok. Buat ibadat pun seronok. Buat kebaikan pun seronok. Baik, seterusnya. Kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita agar hidup lebih harmoni. Memaafkan salah orang lain buat salah pun kita maafkan. Kita buat salah pada orang, kita mohon maaf. Orang buat salah pada kita, kita maafkan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Kita nak ikut contoh akhlak Rasulullah, itulah dia. Jangan kita ikut akhlak artis je. Akhlak artis ni macam-macam. Kita ikut akhlak yang sempurna, akhlak Rasulullah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW. Tidak aku diutuskan oleh Allah melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ni satu benda yang wajib lah pada diri kita untuk kita amalkan. Akhlak yang baik. Okay? Bagi saya ia adalah wajib. Bukannya sunat, makruh dan sebagainya. Dia adalah satu kewajipan sebenarnya pada diri kita. Akhlak ni menunjuk orang panggil akan menzahirkan kepribadian diri kita. Siapa kita? Orang boleh tengok dah siapa kita daripada akhlak kita. Katakanlah kita buat kita pergi mana-mana pun, kita pergi mana-mana, kita contoh kita meludah di tepi. Kadang-kadang orang dah boleh ni dah, orang boleh detect lah. Apalah ludah merata-rata. Contoh kita meludah rata-rata kan, orang boleh detect. Ini akhlak kurang baik. Contoh macam tu. Okay. Baik, seterusnya. Ada muka pula dah. Semoga taubat kita diterima. Saya rasa itu sahajalah pelajaran hari ini kan.
Baik, tidak mengapa. Baru pukul berapa? 9.44. Kita habis kelas pukul berapa ya? Boleh tulis tak kat chat? Saya nak buat kuis, tapi itulah sementara ada masa ni kan, saya nak buat kuis, tapi bosan lah tak dengar suara sesiapa. Saya rasa shock sendiri. Oh, 10.10 habis. Sekarang pukul 9.45. Okey, kita ada lebih kurang beberapa minit. Saya rasa saya nak bagi link dekat chat nanti. Kita masuk untuk buat kuis, boleh Kita masuk, kita buat kuis. Okey, sekejap. Ada link kuis. Sekejap ya. Nanti buka dekat handphone lah. Kita buat kuis, jawab terus. Buat kuis, jawab terus. Jadi saya share link jap. Okay, klik link tu. Okay, saya dah hantar link dekat chat. Saya akan bagi dia punya kod. Tu kod dia 533767. Saya harap semua masuk lah. Ada yang dah masuk? Ada siapa-siapa yang tak boleh buka kuis ke? Tulis dekat ni ya. Baru ada seorang, Alia Kristina, dia Aisyah. Ada 2 orang. Alamak, ada yang tak boleh buka Kenapa ya line slow Tak apa, slow relax Nanti tak apa kalau ada yang tak boleh masuk, nanti saya share juga link. Habis kelas nanti boleh buat juga. Mana ada. Sekarang ada berapa pelajar? Tak boleh masuk sama tu maksudnya macam mana? Line slow ke ataupun loading? Line slow.
Jangan kliennya ada berapa orang yang sekarang ni total? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay, siapa yang tak boleh masuk tu? Try pergi website Quizizz tu. Betul. Try. Tapi guna kod 533767 ya. Ustazah nak tanya sekejap lah. Siapa ni budak nama pelajar ni dia masuk kena nama Salawati Selamat. Siapa ya? Ustazah nak kehadiran. Respon sikit. Salawati. Okay, boleh. Yang tak boleh tadi dah boleh dah. Cantik. Mantap. Suara Ustaz Ada dengar. 8 orang. Sekarang ada 8 orang. Ustazah. Apa tu? Abdul Syaril. Yasmin. Dia Salawati. Farisha. Syahrul. Abdul Syaril bin Abdul Samad. Nasrin Ifah. Abdul Syaril. Kod dia 533767. 533767. Yang Salawati ni siapa? Abdul Syaril bin Abdul Samad. 767. Abdul Syaril. Soalan tak banyak pun, ada 8 juga tak silap saya. Tajuk ni tak apa banyak sangat soalan dia. 9 orang. Dah join dah. Aisyah Nabila, Tasnim, Alia Kristina, Dia Farisha, Dia Aisyah. Dia Farisha, Dia Aisyah ni adik-beradik ke? Ainul, Safiyah, Syahrul, Nasrul Ifan, Nasrin Ifah. Bagi Ustazah link yang Ustaz bagi tu Ustazah tadi dah left. Jadi maklumat tu Ustazah tertinggal dah. Okay, macam mana? Boleh? Adik-beradik seagama. Yolah. Okay, ada lagi? Apa orang lagi? Tasnim dan Yasmin, okay. Oh. Okay, Tasnim Yasmin sekali lah ni. Okay, bagai. Ayo, tak masuk jugalah. Danish Farhan. Apa sudah jadi? Yang lain boleh masuk. Pelik juga. Naik kot. Sabar geng. Tak apa geng. Kalau tak boleh masuk, tak apa geng. Kita tunggu beberapa orang lagi. Okay, 2-3 orang. Kalau yang tak boleh itu nanti kita inilah, kita share lagi dalam grup. Kita boleh jawab. Okay, ada lagi? Ada lagi kita nak mulakan? Boleh mulakan? Okay, cun, ada lagi 11 Harith. Oh, Harith dah masuk lah. Okay. Harith ni macam ada 2.
Okay, ada lagi. Ada lagi bagi tahu dalam chat. Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Sekarang pun dah pukul 10 dah. Okay, boleh lah. Respon, tulis kat chat. Kalau kita boleh start, kita start. Okey, boleh Okey, baik. Ayuhlah kita. 1, 2, 3. Teteng. Terus menjawab.
Bagus tuh. Ya itu, kita tengok ya. Ada 2 orang yang belum lagi settle. Mungkin ada masalah. Dah habis dah. Okey baik. Ini dia, kalau tengok dekat sini ni lah markah dia. Alia Kristina 7,440 yang paling tinggi sekali ni. Kemudian dia Aisyah, dia Farisha, Safia, Nasim Ifah. Tanya kepada pemenang. Tengok sikit apa masalahnya. Soalan pertama, ada seorang salah. Siapakah itu? Soalan kedua, ada 3 orang salah. Soalan 3 ada 3 juga. Soalan 4 ada 3 juga. Soalan 5 3 juga. Saya rasa 3 ni maybe tak jawab dia. Tak tahu lah. Yang ke-6 betul semua. Ada 2 orang ya, 2 orang yang tak jawab habis. Saya rasa maybe ni. Baik, soalan yang ke-8 ada 7 orang yang salah. Kenapa? Kalau tengok itu dekat dari jawapan share sikit apa dia punya ni. Kita tengok soalan 1. Apakah maksud taubat? Apa dia maksud taubat? Kembali melakukan maksiat, kembali mencari harta, kembali mentaati Allah. Daripada inilah yang 3 lah. Yang kedua, apakah surah yang menunjukkan mengharap keampunan Allah yang kita baca mula tadi? Daripada surah Al-Imran ayat 133 dan 136. Yang ketiga, apakah ayat Quran yang menunjukkan perbuatan taubat? Apa ayatnya? Ayatnya adalah yang atas sekali. Wa idza waladina idza fa'alu fahishatan falamu anfusahum kafarullah fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahsya keburukan atau beramu menzalimi diri mereka sendiri, kafarullah, mereka sendiri menyakiti Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan minta ampun pada Allah atas dosa mereka. Tak apa. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertaubat. Ya, ini boleh pilih jawapannya. Okey. Yang pertama, mohon ampun. Betul. Minta orang lain melakukan kebaikan. Tidak. Apa nak perlu minta orang lain tak? Dan kemudian menahan kemarahan. Betul. Memaafkan. Betul. Baik. Seterusnya 5. Syarat taubat adalah seperti berikut. Yang pertama, memohon maaf jika
Alhamdulillah. Ini kita tadi lupa pula nak sentuh. Ada dalam teks kat bahagian tepi tu. Kemudian makan berlebihan. Ini bila psikologi pemerintah jawab membaca Alhamdulillah. Betul, makan berlebihan salah. Memakai dan memaki hamun orang lain salah. Kemudian merubah posisi seperti duduk bila berdiri. Daripada kita berdiri, kita duduk. Ubah posisi. Kemudian mengapa perlu bertaubat? Jadi dosa yang dilakukan dosa itu tak dosa dia, itu tidak taubat. Seterusnya, agar mati dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah itulah sehingga tidak tahu saat ajal akan tiba. Tidak tahu saat ajal akan tiba pun kerana untuk dipandang mulia oleh masyarakat. Ini confirm salah lah. Kita taubatkan untuk pandang mulia. Kita taubat untuk Allah, untuk dosa kita diampunkan. Okey, untuk dosa kita diampunkan, untuk Allah sayang kita, untuk Allah kasih kita. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya mohon ampun. Okey, saya mohon ampun atas kekurangan masalah-masalah kita. Nanti kejap saya nak bagi satu lagi link kehadiran. Saya nak bagi link kehadiran. Nanti tolong jawab ya. Tolong jawab. Saya bagi link dalam ni lah, dalam Google Meet. Untuk yang online, saya bagi dalam Google Meet. Untuk yang online, jadi saya boleh tahu lah. Ada beberapa orang ni, saya tahu lah siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Okey, ini link kehadiran. Jawab saya dah bagi. Saya bagi link. Sudah dulu saya akan bagi link untuk yang tak masuk. Saya akan upload rakaman ni dalam YouTube dan boleh tengok